Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam video kali ini. InsyaAllah Ustaz akan membincangkan satu lagi tajuk baru dalam Lughah Arabiah Mu'asirah, iaitu tajuk At-Taukid. Baik, jadi sebelum ni kalau siapa dah tengok video badal salah satu daripada bab tawabi'. Jadi taukid ini juga merupakan perbahasan tawabi'. Apa itu tawabi'? Jadi bermaksud ia membincangkan perkataan yang kedua mengikut perkataan pertama dari segi hukum i'rab dan lain-lain. Sama juga macam badal. Perkataan kedua, hukum i'rab dia ikut perkataan pertama. Macam juga taukid. Taukid ni perkataan yang kedua pun dia ikut perkataan yang pertama. Baik, tapi kalau badal, tugas dia untuk dia menerangkan benda perkara yang sama daripada perkataan pertama. Dia tukar je. Tapi kalau taukid, apa tugas dia? Tugas dia adalah berfungsi sebagai penegas. Jadi perkataan yang kedua ni dia bertugas sebagai penegas kepada perkataan pertama. Jadi dia penguat. Orang makin jelas kefahaman makna dia. Yang bermaksud perkataan kedua bertugas sebagai penegas kepada perkataan pertama. Baik. Istilah-istilah bagi perkataan taukid ialah perkataan pertama al-mu'akkad. Perkataan kedua at-taukid. Contohnya Ustaz buat ayat contoh zahaba at-talibu ilal madrasah. Zahaba at-talibu ilal madrasah. Jadi ada dua perkataan at-talibu kat sini. Jadi at-talibu yang pertama ni kita panggil talibu yang perkataan pertama. At-talibu yang kedua ini kita panggil dia at-talibu perkataan yang kedua. Jadi dia punya istilahnya adalah yang pertama kita panggil al-mu'akkad, iaitu perkataan yang ditegaskan, dan yang kedua kita panggil dia at-taukid, iaitu penegas. Baik. Jadi anwa' taukid terbahagi kepada dua jenis. Ada dua jenis taukid. Jadi apa nama dia? Pertama namanya taukid lafzi. Taukid dengan menggunakan lafaz. Yang kedua taukid maknawi. Taukid dengan menggunakan perkataan yang mempunyai makna yang menunjukkan penegasan. Jadi taukid lafzi ini senang aja. Taukid lafzi ini perkataannya tu diulang. Perkataan itu diulang. Contoh isim campur isim, ataupun fa'il campur fa'il, ataupun huruf campur huruf. Yang penting perkataannya tu sama. Contohnya zahaba Muhammad ilal masjid. Kita nak menegaskan Muhammad pergi ke masjid. Jadi kita ulang balik perkataan Muhammad. Ya. Ja'a muallimun ilal fasli al-fasli. Telah datang guru kepada kelas. Jadi al-fasli yang kedua itu bertugas sebagai at-taukid. Itu bentuk taukid lafzi yang pertama, ulang balik perkataan. Jadi Ustaz buat contoh dia ja'a Muhammadun. Jadi Muhammadun yang kedua ini dia jadi taukid kepada perkataan Muhammad pertama, iaitu mu'akkad. Adapun jenis yang kedua untuk taukid lafzi, iaitu dia menggunakan domain munfasil yang kembali munfasil ya'udu ilal fi'li, yang kembali kepada fa'il. Contohnya domain dalam bentuk taukid, domain mustatir mengulang munfasil yang tersembunyi dalam fa'il. Baik, contohnya macam ni. Contohnya dia kata zahabtu ilal madrasah. Ayat asalnya zahabtu ilal madrasah. Jadi kita nak dalam zahabtu ilal madrasah tu ada domain saya. Zahabtu ni ada domain ni menunjukkan saya. Fa'il madi saya. Kalau fa'il mudhari' dia jadi azhabu. Kalau yazhabu dia. Kalau zahabtu saya. Jadi dia tulis balik domain mufasil tu ana. Jadilah zahabtu ana. Kita buat testing. Kita buka Microsoft kejap. Okey, baik. Contohnya kita gunakan zahabat. Zahabat. Kecilnya tulisan ni. Okey. Zahabat. Kalau zahabat, kita kena tambahkan apa? Zahabat dalam zahabat ni, dia ni menunjukkan kepada muannas. Jadi, zahabat hiya. Kalau anta, dia jadi zahabta kan? Zahabta. Jadi, kita nak kuatkan
ta ni. Jadi kita nak kuatkan ta ni, iaitu kamu, kita kuatkan jadi kita pun tambah satu lagi anta. Zahabta, anta. Kalau nak kuatkan kami, yang kuat contohnya zahabna. Zahabna. Okey, zahabna. Dalam zahabna ni ada nahnu. Jadi nak tegaskan nahnu ni, kita pun tambah satu lagi perkataan nahnu zahabna, nahnu ilal dukan. Kami pergi, kamilah ke kedai. Okey, baik. Itu contoh dia. Okey, baik. Jadi ni bentuk taukid lafzi yang kedua, iaitu dia ulang balik domain. Dia ulang balik domain tersebut. Baik, taukid maknawi. Taukid maknawi ni. Taukid maknawi tu adalah isim yang bergabung. Dia ada isim yang pertama, lepas tu isim yang kedua tu bergabung dengan domain muttasil. Domain muttasil yang kembali kepada isim tu. Jadi isim dia ni ada isim, taukid dia ni ada perkataan-perkataan yang tertentu. Sama macam badal ba'du. Badal ba'du kan, kalau kita ingat lagi, dia macam ada nisfuhu, jami'u muzamuhu, rubuhu, sulusuhu, ba'duhu, bukan sebahagian. Tapi kalau taukid maknawi, dia lawan kepada badal ba'du. Dia menunjukkan kepada kesemua dia. Baik, jadi perkataan-perkataannya apa? Perkataannya nafsuhu. Dialah, dirinya. Mufraduhu, satu dia, sebiji dia. Kulhu, semuanya. Jami'uhu, kesemuanya juga. Ainuhu, memang dirinya. Jadi kita pun contohnya, ja'a Muhammadun ila dukan. Muhammad pergi ke kedai. Jadi kita nak tegaskan Muhammad ini, kita pun gunakan perkataan ni. Perkataan nafsuhu, mufraduhu, ataupun kulluhu, ataupun jami'uhu, atau ainuhu. Cumanya kalau untuk manusia sesuainya nafsuhu, mufraduhu, atau ainuhu. Kulluhu dengan jami'uhu ni untuk benda. Contohnya, akala Muhammadun al-aruza kullahu. Muhammad makan nasi semuanya. Ataupun akala Muhammadun al-aruza jami'ahu. Baik, jadi kat sini ja'a Muhammadun nafsuhu ila dukan. Jadi nak menegaskan Muhammad ni, dia gunakan perkataan nafsuhu ni. Cumanya sekarang ni perbahasannya nafsu ni nak baris apa? Tu je penting. Jadi barisnya apa? Dia tengok hukum i'rabnya apa. Nak tahu hukum i'rabnya apa? Dia tengok baris muakkad dia. Itu Muhammad ni apa? Jadi kalau Muhammad tu marfu', nafsu pun marfu'. Dia bila marfu' dia pun guna dhammah. Okey, baik. Dia yang seterusnya, muakkad tidak mempunyai hukum i'rab yang khusus, tetapi ia bergantung kepada kedudukannya dalam ayat. Muakkad ni sama macam mubaddal dan tajuk badal kan, dia tak ada kedudukan, dia tak hukum khas. Manakala hukum i'rab bagi taukid pula sentiasa mengikut hukum i'rab pasangannya, iaitu muakkad. Tapi kalau taukid dia ada i'rab dia. I'rab dia apa? Dia ikut muakkad punya hukum i'rab. Baik, jadi contoh. Kita tengok contoh i'rab dia. Laqiya al-abu akhahu. Telah bertemu bapa abangnya. Jadi al-abu yang pertama ni, yang kita kata al-abu ni sebab dia duduk selepas fa'il, dia jadilah fa'il marfu' bidhammah wa huwa al-muakkad. Jadi abu yang kedua itu dia jadi taukid. Dia punya hukum dia apa? Hukum dia diikut macam muakkad, iaitu marfu'. Jadi dia pun jadi marfu' juga. Jadi oleh sebab dia ni marfu', dia pun guna alamat dia dhammah. Ni mauqi' i'rab dia. Mauqi' i'rab dia yang fa'il. Abu pertama ni fa'il marfu', dia punya alamat dia dhammah. Kalau abu yang kedua, mauqi' i'rab dia taukid. Hukum i'rab dia marfu', sebab yang pertama marfu', dia pun jadi marfu'. Jadi bila dia ni marfu', al-abu ni adalah isim mufrad, maka dia pun isim mufrad kalau dia marfu' dia guna dhammah. Baik. Contoh yang kedua. Jadala Zaidul mu'allimah. Kat sini baris dia lain pula. Tadi dia jadi fa'il kan, dia punya perkataan pertama. Yang ni kat sini perkataan kedua dia. Perkataan pertamanya selepas daripada fi'il, isim, dia lepas tu isim sekali lagi. Jadi kat sini dia jadi apa? Dia jadi maf'ulun bih. Okey, kita muallim yang pertama, al-muallimah. Nampak maf'ulun bih mansub bil fathah wa huwal muakkad. Jadi yang pertama tu dia jadi maf'ulun bih mansub bil fathah.
Diikut kedudukan dia dalam ayat. Muallimah yang kedua, dia tak jadi maf'ul bih juga, dia jadi at-taukid. At-taukid. Hukum i'rab dia apa? Marfu' ke mansub ke majrur? Dia tengok al-muallimah ni. Al-muallimah ni mansub, maka dia pun jadi mansub. Alamat mansub itu adalah fathah. Jadi kat sini. Al-muallimah maf'ul bih mansub bil fathah. Al-muallimah yang kedua taukid, dia punya hukum i'rab dia sebab muallimah ni mansub, jadi dia pun kena mansub juga. Ni dia pun itu yang dimasukkan dengan tawabih. Hukum i'rab yang kedua dia ikut hukum i'rab yang perkataan pertama. Jadi oleh sebab dia ni mansub, maka alamat mansub itu fathah. Baik, kita tengok aqama Muhammadun al-baita indan nahri an-nahri. Jadi ni contoh untuk majrur pula. Majrur pula. Okey, baik. Lepas indah, ya, indah ni dia jadi zaraf. Jadi lepas dia tu jadi mudhafun ilaih. Jadi nahri mudhafun ilaih majrur bi kasrah wa muakkad. Jadi dia ni dia jadi mudhafun ilaih. Bila mudhafun ilaih majrur. Majrur tandanya apa? Kasrah. Jadi an-nahri ni apa pula? An-nahri ni dia jadi taukid. Sebab dia guna perkataan yang sama kan? At-taukid majrur bil kasrah. Kenapa dia majrur? Sebab perkataan sebelumnya ni adalah perkataan sebelumnya an-nahri ni juga adalah majrur. Jadi an-nahri yang kedua ni dia ikut an-nahri yang pertama. Jadilah majrur juga. Bila majrur kabil kasrah. Okey, baik. Selesai. Sekarang kita tengok dekat dalam buku teks pula. Iqra' al-amsilatal atiyah. Baca contoh-contoh yang berikut. Nombor 1. Zahabtu ana ilal ghari. Zahabtu ana ilal ghari. Jadi kat sini kita tengok fa'il dia. Fa'il dia adalah fa'il madi. Dalam fa'ilnya ni ada domain yang tersembunyi, iaitu domain ana. Zahabtu. Saya. Jadi dia nak kuatkan saya kat dalam zahabtu ni, dia tambah ana. Ilal ghar. Saya pergi ke gua. Jadi kat sini taukidnya apa? Taukidnya adalah ana. Baik, yang kedua. Laqad harramal islamu zulma. Jadi kat sini Islam, sesungguhnya Islam telah mengharamkan kezaliman. Jadi perkataan yang kedua kat sini yang diulang adalah perkataan zalim, kezaliman. Jadi perkataan kezaliman ni dia jadi taukid. Jadi bila taukid dia ikut yang pertama. Pertama itu dia baris atas, maka dia mansub, maka kat sini pun dia jadi mansub juga, jadi maf'ulun bih. Sebab azuman maf'ulun bih, yang ni mansub, yang ni pun jadi taukid mansub bil fathah. Astami'u ila nasihatil khatibi. Astami'u daripada perkataan yastami'. Yastami' dia mendengar. Astami' saya mendengar. Saya mendengar kepada nasihat khatib al-khatib. Jadi kat sini dia nak tegaskan dengar daripada khatib. Daripada khatib. Jadi khatib itu yang ditegaskan. Jadi perkataan khatib yang kedua ni dia jadi taukid. Khatib ni dia jadi muakkad. Baris khatib ni dia nak buat khatibah ke khatibi ke khatibu. Kita tengoklah al-khatib ni. Al-khatib ni dia jadi majrur. Jadi al-khatibi ni pun jadi majrur juga. Nombor 4. Ja'a al-amiru nafsuhu. Telah datang amir itu dirinya. Telah datang amir, seorang ketua itu dirinya. Jadi yang kat sini nafsuhu ini adalah taukid maknawi. Tadi semua sini ana az-zulma al-khatib ni taukid lafzi sebab dia ulang balik perkataan ni. Tapi kalau 4, 5, 6 ni dia gunakan taukid maknawi. Dia gunakan lafaz-lafaz yang tertentu. Lepas tu ada domain yang kembali kepada muakkad. Jadi nafsuhu telah datang ketua itu dirinya. Jadi dirinya nafsuhu itu nak letak nafsaha ke nafsihi ke nafsuhu, dia tengok baris hukum i'rab al-amiru. Al-amiru kat sini jadi fa'il. Jadi oleh sebab fa'il, maka dia fa'il itu hukumnya marfu'. Bila marfu', dia tengok dia punya isim ni isim mufrad, jadi dia pun dia marfu' bid dhammah zahirah ala akhirih. Kemudian dia punya taukid dia ikut kepada hukum i'rab al-amir. Oleh sebab al-amir tu fa'il marfu', maka nafsuhu pun dia pun jadi taukid marfu' juga.
Baik, nombor 5. Ra'aitu ad-daifa ainahu. Aku melihat tetamu dirinya. Dirinya. Kat sini bukannya matanya. Ainuhu kat sini adalah dirinya. Jadi ad-daifa ni dia jadi muakkad perkataan pertama. Jadi aina ni dia ikut kepada perkataan daif ini. Perkataan daif ini dia jadi maf'ulun bih mansub bil fathah. Hukum i'rabnya mansub. Maf'ulun bih mansub. Jadi aina ni dia nak ikut baris, dia nak ikut hukum i'rab ad-daifa ni tadi sebagai mansub, maka dia pun jadi taukid mansub bil fathah. Nombor 6, nu'minu bil Qur'ani kullihi. Nu'minu bil Qur'ani kullihi. Jadi Al-Quran ni dia duduk lepas huruf jar. Jadi dia jadi isim majrur bil kasrah. Kullihi ni perkataan kulli ni adalah taukid. Dia lafaz taukid ma'nawi. Maka dia pun ikut hukum i'rab Al-Quran itu iaitu majrur. Maka kulli pun jadi majrur juga. Baik. Asyahru al-kalimatul lati tuktabu bil ahmar tusamma taukid wa huwa yuzkara li zalati syaqq wal wahmi. Perkataan-perkataan ditulis dengan warna merah dinamakan taukid kerana dia itu disebut untuk menghilangkan syak dan kesamaran, ragu-ragu dan kesamaran. Nampak? Al-amir muakkad atau nafsuhu at-taukid. Perkataan kedua panggil taukid. Okey, taukid terbagi kepada dua. Lafzi berlaku dengan diulang lafaz-lafaz. Di lafaz-lafaznya sama ada isim ke, fa'il ke, atau huruf atau domain ataupun jumlah. Yang penting ulang balik bendanya. Senang je taukid lafzi ni. Adapun maknawi tu dia itu menggunakan lafaz yang khusus. Seperti an-nafsu, al-ainu, al-kullu, al-jami', kila. Kila ni untuk dua orang lelaki, kilta untuk dua orang perempuan. Wala budda an tattasil dhamir yutabiqul muakkad. Dan mestilah perkataan-perkataan nafsu, ainu, kullu, jami' ini bersambung dengan domain, itu kata ganti diri yang bertepatan dengan muakkad. Jadi kalau al-amir ni muzakkar, dia jadilah nafsuhu. Kalau al-amiratu, dia jadilah nafsuha. Kalau al-amira ni jadi dua, jadilah nafsuhuma. Kalau al-umara, al-umara tu jamak. Jamak terjadi 3 orang. Jadi nafsuhum. Domain tu dia kembali bergantung kepada muakkad dia. Okey, baik. Jadi begitulah at-taukid. Ingat yang penting taukid tu ada dua. Taukid lafzi, taukid maknawi. Taukid lafzi ulang balik perkataan. Taukid maknawi dia guna perkataan-perkataan yang khusus. Nafsu, kullu, jami', ainun. Dan dia punya baris taukid itu, dia punya hukum i'rab dia mengikut hukum i'rab muakkad. Jadi itu saja dari Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua orang. Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.